الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita akan sambung bab yang membicarakan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang ke-12. Kalau ikutkan dalam kitab ini, bab yang ke-12 ini masih membicarakan tentang barang-barang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain daripada cincin, ada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perisai dan topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan juga tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini membicarakan tentang bentuk cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dipakai oleh baginda, dan juga disebutkan hadis-hadis juga kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin, dan cincin baginda diperbuat daripada apa. Jadi dalam pertemuan kita yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa cincin sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa cincin. Antaranya adalah cincin yang diperbuat daripada perak, manakala ukirannya disebutkan daripada Habasyah, Habasyian, ataupun dikatakan bahawa cincin yang diperbuat daripada perak itu desainnya daripada Habasyah. Manakala sebagian para ulama menyebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada cincin perak, tetapi dia ada batu, dan batu itu diimport daripada Habasyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana para ulama menerangkan beberapa hadis yang terdapat di dalam bab ini, mereka menyebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa cincin. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak sambung sebenarnya hadis yang kita dah baca pada pertemuan yang lalu tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempah cincin. Sedangkan para ulama kata sebelum itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memakai cincin pun. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mula memakai cincin ataupun menempah cincin pada akhir tahun yang ke-6 Hijrah ataupun pada awal tahun yang ke-7 Hijrah. Dan kenapa sebabnya kita dah jelaskan bahawa pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengutuskan surat
surat yang mengajak pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin kerajaan ataupun empire yang besar, empire Rom, empire Parsi dan juga Habsyah untuk memeluk ke dalam agama Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila baginda nak mengutuskan surat kepada pembesar-pembesar ini, baginda SAW dinasihatkan bahawa pembesar-pembesar empire Rom, empire Parsi dan Habsyah tu, mereka tidak menerima surat kalau tidak ada cop padanya. Tak ada cop mohor padanya, tidak ada, maksudnya nak katakan surat tu tak rasmi lah. Maka disebabkan itu Rasulullah SAW pun menempah satu cincin yang terukir padanya ada Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ada 3 kalimah. Jadi saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis yang ke-87, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatun wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Baik. Hadis yang ke-87 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi SAW telah menulis surat kepada Kisra dan Qaisar dan Najashi. Lalu diberitahu kepada baginda, sesungguhnya mereka tidak akan menerima surat melainkan adanya cap mohor. Lalu Nabi SAW menempah sebentuk cincin, gelungnya daripada perak dan terukir di atasnya Muhammadun Rasulullah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah jelaskan bahawa baginda SAW mula menulis surat kepada pembesar-pembesar empire Rom, Parsi dan Habsyah setelah baginda pulang daripada Mekah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, baginda SAW dan para sahabat telah menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi terhalang, dan mereka terhalang di Hudaibiyah. Dan kita tahu berlakulah di situ perjanjian Hudaibiyah. Dan bila mana baginda SAW tidak dibenarkan masuk ke kota Mekah, melainkan hanya selepas setahun. Lepas setahun baru boleh masuk, maka ketika itulah baginda SAW mengambil peluang untuk menyebarkan dakwah kepada empire-empire yang besar. Maka disebutkan bahawa Kisra adalah gelaran bagi Raja Parsi. Dan Parsi itu pada hari ini Iran, belah Iran tu. Manakala Qaisar pula adalah gelaran bagi Raja Rom. Ya, kalau Rom ni kawasannya luas, tuan-tuan abang dirahmati Allah, ya. Kerajaannya daripada Syam sampailah ke utara. Kemudian An-Najashi pula adalah gelaran bagi Raja Habsyah. Dan Habsyah tu di Ethiopia, di selatan Mesir, ya. Dia termasuk dalam benua Afrika. Nabi SAW menghantar surat kepada mereka untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengajak mereka, menyeru mereka untuk memeluk ke dalam agama Islam. Jadi apabila surat itu ditulis, maka ada di antara mereka yang menasihati baginda dengan mengatakan bahawa surat ini tak akan diterima. Ya. Pembesar-pembesar ini takkan terima melainkan ada cop mohor padanya. Maka disebab itulah Rasulullah SAW pun menempah, ya, sebentuk cincin, yang cincin tu sebenarnya digunakan untuk cop. Jadi nampaklah bahawa surat yang diutuskan itu surat yang rasmi daripada pemimpin di Madinah Al-Munawwarah, iaitu Nabi Muhammad SAW.
Jadi apabila baginda telah tempah cincin tersebut dan baginda telah cop pada surat itu, maka baginda menghantar utusan untuk sampaikan surat itu kepada pembesar-pembesar tadi. Jadi apabila ada 3 surat, satu ke Kaisar, satu ke Kisra dan satu ke An-Najashi. Maka apabila surat Nabi SAW sampai kepada ketiga-tiga pembesar itu, reaksi mereka berbeza-beza. Berbeza-beza. Yang pertama disebutkan apabila surat ataupun utusan itu dihantar ke Empire Parsi, ya, di Iran, ya, maka Raja Parsi iaitu Kisra, bila mana menerima saja surat Nabi Muhammad SAW, lalu dia telah mengoyak-ngoyakkannya, memijak-mijakkan surat tersebut, tak nak terima apa yang dibawa oleh utusan tadi. Lalu apabila khabar itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, berita di mana Kaisar mengoyak-ngoyakkan surat tersebut, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah musnahkan kerajaan, ya, Parsi, ya, sebagaimana dia telah memusnahkan ataupun mengoyakkan surat yang dibawa oleh utusan tadi, yang ditulis yang sebenarnya membawa mesej daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa baginda. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala musnahkan, jatuhkan kerajaan Parsi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu reaksi yang pertamalah. Manakala reaksi Kaisar, Kaisar ini adalah raja ataupun pemimpin bagi Empire Rom. Maka apabila dia dapati surat itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya, ya, bila mana orang-orang di Rom tu mereka berpegang kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa bila Kaisar menerima surat itu, hatinya berbelah bagi. Hatinya berbelah bagi kerana dia pernah bertanya kepada pedagang-pedagang Arab yang sampai ke sana. Dia tanya, ya, bagaimanakah orangnya Muhammad ini? Adakah pengikutnya terdiri daripada bangsawan-bangsawan, orang kaya-kaya, orang mewah-mewah? Lalu dia katakan tak. Yang menjadi pengikut Muhammad ini adalah orang-orang yang miskin, adalah orang-orang susah, terdiri daripada kalangan hamba, pengembala kambing. Lalu ketika itu Kaisar berkata apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Memang menjadi tanda kepada para nabi-nabi yang terdahulu, pengikut mereka memang orang-orang begini. Jadi ketika itu Kaisar ni berbelah bagi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sama ada nak terima ataupun tidak. Lalu dia berbincang, dia kumpulkan menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia, dia kumpulkan, ya, kita katakan pendeta-pendeta, rahib-rahib dia, dan mula nak menyuarakan, ya, bagaimana kalau kita terima apa yang dibawa oleh utusan ini? Bagaimana kalau kita terima ajakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya? Jadi baru meminta pandangan, belum lagi nak memeluk ke dalam agama Islam. Ketika itulah habis dewan tu, ya. Ketika itu mereka menolak sekeras-kerasnya, mereka menentang sekeras-kerasnya, tak nak. Jadi ketika itulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Kaisar yang ketika itu melihat, kalau begini memang tak boleh, maka dia tak terima, ya. Manakala surat yang ketiga yang dihantar ke Habasyah, yang sampai ke An-Najashi, ya. Lalu sebagaimana kita tahu bahawa memang ada kaitan sebenarnya antara Empire Rom dengan Habasyah, ya. Kerana di Habasyah juga mereka adalah pengikut-pengikut ajaran agama Nasrani, ya. Dan mereka juga pernah menerima kedatangan orang-orang Mekah ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam membendarkan di antara para sahabat, ya, seperti Ja'far bin Abi Talib. Bahkan
Sayyidina Uthman bin Affan dan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Habasyah. Ya. Dan mereka dapati inilah yang disebutkan di dalam kitab Injil tentang adanya seorang nabi. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Habasyah, sebenarnya mereka diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Sebab orang-orang kafir Quraisy tak boleh tengok orang-orang Islam ni dia senang di negara orang walaupun di negara orang. Sebab itu orang-orang kafir Quraisy ini mereka pergi juga ke Habasyah dan mereka berjumpa dengan Najasyi dan menuntut supaya pulangkan, ya. Serahkan kepada kami orang-orang Mekah ni. Tapi An-Najasyi tak pulangkan. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana dalam perbincangan bila mana dipanggil orang-orang kafir Quraisy, lalu dipanggil orang-orang Islam, dan ketika itu Ja'far bin Abi Talib yang merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi juru cakap kepada orang-orang Islam. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad ini menghina agama kamu, menghina agama Nasrani. Lalu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, An-Najasyi tanya kepada Ja'far, adakah benar begitu? Betulkah agama kamu yang kamu bawa ini menghina Nabi Isa, menghina Maryam? Lalu Ja'far bin Abi Talib dia membacakan surah Maryam kepada An-Najasyi. Lalu bila mana An-Najasyi dengar, dia kata, apa yang kamu bacakan ini sama dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Injil. Maka apa yang dibuat, dihalau orang-orang kafir Quraisy ni, dan dia memberi pembelaan kepada orang-orang Islam. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, An-Najasyi dia dah ada fikrah, dia dah tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan An-Najasyi pernah menghantar pendeta-pendeta dia pergi berjumpa dengan Muhammad. Lalu ketika mana pendeta-pendeta ini datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda membacakan kepada mereka surah Yasin. Mereka dengar saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda membaca seluruh surah Yasin, lalu mereka dengar saja. Lalu bila selesai baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Yasin, baginda mendapati bahawa mereka nangis, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mereka nangis. Sebab apa? Sebab apa yang mereka pelajari dalam Injil menyebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran. Maksud Al-Quran itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tu selari dengan apa yang mereka fahami sekian lama. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan apabila mereka, iaitu pendeta-pendeta Nasrani, sebenarnya yang dihantar oleh An-Najasyi daripada Habasyah, bila mana mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidu minad dam'i, kamu dapati, kamu nampak pada mata mereka mengalirkan air mata. Ya, nampak mereka nangis. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mimma arafu minal haqq. Mereka tahu inilah kebenaran. Inilah Nabi yang disebutkan di dalam kitab Injil yang akan datang selepas Nabi Isa alaihi salam. Mereka tahu inilah orangnya yang disebut-sebut dalam Taurat, yang disebut-sebut dalam Injil. Inilah orangnya. Nangis mereka, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalu mereka berkata apa? Yaquluna rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, dan catatkanlah nama-nama kami sebagai orang yang bersaksi bahawa ini benar utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
oleh kerana An-Najasyi tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila dia menerima surat itu, maka dia adalah pembesar yang menyahut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk ke dalam agama Islam. Dan apabila An-Najasyi meninggal dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyembahyangkan jenazahnya secara salat ghaib. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita nak rumuskan daripada tiga pembesar ini, Kaisar dia berbelah bagi. Manakala Kisra, Empire Parsi, menolak. Sedangkan An-Najasyi daripada Habsyah menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berdasarkan kepada hadis ini ada beberapa pengajaran sebenarnya yang disebutkan bahawa galakan untuk memperluaskan wasilah dakwah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda berada di tanah Arab, baginda bukan rasa cukup saja kita berdakwah di Mekah dan Madinah saja cukup dah, tak. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam meluaskan dakwah sampai kepada empire yang besar. Lalu disebutkan jika dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan surat dan menghantar utusan untuk berdakwah, ada suratnya, ada tukang hantarnya utusan. Maka pada zaman ini kita perlu menggunakan segala wasilah baharu yang ada untuk tujuan tersebut, untuk berdakwah, seperti radio, televisyen, internet dan sebagainya, selagi mana tidak dilarang oleh syariat. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berdasarkan kepada hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam meraihkan adat. Bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam diberitahu pembesar-pembesar di sana tak terima surat kalau tidak ada cap mohor. Kalau ikutkan baginda sallallahu alaihi wasallam, boleh kata saja dia nak terima tak nak terima, saya hantar saja. Tapi tak, baginda sallallahu alaihi wasallam meraihkan adat mereka hanya terima surat yang ada cap mohor. Maka baginda meraihkan, baginda tempah sebentuk cincin yang terukir padanya kalimah Muhammadun Rasulullah, bagi meraihkan kebiasaan orang luar. Disebutkan meraihkan adat atau kebiasaan yang ada di sesuatu tempat atau negara dalam usaha menyebar dakwah selagi adat itu tidak bercanggah dengan syariat. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, ini sebagai mencontohi Nabi SAW yang mengadakan cap mohor kerana meraihkan kebiasaan pemimpin-pemimpin dunia pada zaman baginda yang hanya menerima surat yang bercap mohor sahaja. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan hadis yang berikutnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah ukiran pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Jadi tulisan itu terukir pada 3 baris. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, disebutkan keharusan membuat ukiran di atas cincin, sama ada ukiran nama pemilik cincin, kata-kata hikmah atau sebagainya. Begitu juga harus mengukir nama Allah. Baik, ini adalah pandangan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, Imam Malik
Sa'id bin Musayyab dan sebagainya. Namun Imam Ibn Sirin berpendapat makruh mengukir nama Allah. Pandangan beliau menurut Imam An-Nawawi adalah lemah. Baik. Tapi kita kena tahu tuan-tuan bang dirahmati Allah, disebutkan sebahagian para ulama mereka menafikan cincin yang tersebar, bentuk cincin yang tersebar di internet. Kerana kalau kita dapati cincin yang tersebar di internet, kalau kita cuba Google lah kan, cincin Rasulullah contohnya, maka kita akan dapati cincin ataupun imej-imej yang keluar itu, dia meletakkan nama Allah yang pertama, Allah, kemudian pada baris yang kedua Rasul, kemudian baris yang ketiga Muhammad. Jadi sebenarnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada para ulama yang menyangkal tulisan begitu. Ya. Sebab kalau begitu tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia akan jadi Allah, kalau baca daripada atas lah, Allah, Rasul, Muhammad. Sedangkan yang disebutkan di dalam hadis-hadis adalah bila menggambarkan, bila kita baca pun memang daripada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kita baca ni menurun lah kan. Macam kita baca Al-Quran ke kan, kita akan baca daripada kanan ke kiri, kemudian ke bawah, kanan ke kiri, kemudian ke bawah, kanan ke kiri. Begitulah. Jadi bila mana disebutkan oleh para sahabat, tulisannya baris, tidak disebutlah baris pertama, tetapi dikatakan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Maka para ulama, sebahagian daripada ulama-ulama hadis, salah seorangnya adalah Syekh Abdul Razak Al-Badr yang mengajar kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah di Masjid An-Nabawi sendiri. Dia menyebutkan bahawa yang sebenarnya adalah Muhammad berada pada baris yang pertama, Muhammad, Rasul pada baris yang kedua, dan Allah adalah pada baris yang ketiga. Jadi kalau baca tu betul lah, Muhammadun Rasulullah, begitu. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, jadi walau bagaimanapun yang tersebar ataupun yang ada di internet tu kebanyakannya ditulis Allah pada baris pertama, Rasul pada baris kedua, dan Muhammad pada baris yang ketiga. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat sini ada pengajaran yang kedua. Sekalipun harus mengukir cincin, secara umumnya nak mengukir nama kita boleh, harus. Namun dilarang mengukir cincin dengan ukiran sebagaimana cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita nak mengukir cincin dan kita nak memakai cincin yang terukir padanya Muhammadun Rasulullah, maka itu ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda bersabda, "Inni ittakhadhtu khataman min fiddah wa naqashtu fihi Muhammadun Rasulullah fala yanqushu ahadun ala naqshihi." Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah membuat sebentuk cincin daripada perak yang aku ukir di atasnya kalimah Muhammadun Rasulullah. Kata baginda lagi, maka janganlah sesiapa pun mengukir sama seperti ukiran sedemikian. Jadi kesimpulan dia mudah saja tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau kita nak tempah cincin, kemudian kita nak ukir nama kita ataupun nama siapa-siapa, itu dibenarkan saja. Adapun mengukir Muhammadun Rasulullah seperti mana cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia dilarang, ya. Jadi hadis tadi adalah daripada Sahih Muslim. Ada riwayat yang lain tuan-tuan abang dirahmati Allah, juga daripada syarah Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "La yanqush ahadun ala naqshi khatami hadha." Janganlah seseorang pun daripada kamu mengukir sama seperti ukiran cincinku ini. Jadi Al-Imam An-Nawawi dia bagi tahu kenapa tak boleh mengukir cincin seperti cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Katanya kerana
Nabi SAW membuat ukiran tersebut pada cincin baginda sebagai cap mohor bagi surat-surat yang dihantar kepada para raja dan pembesar luar. Maka jika orang lain turut membuat atau menggunakan ukiran yang serupa, nescaya akan berlakulah kerosakan dan kepincangan. Jadi itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-89 daripada Anas bin Malik juga. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Dia akan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memasuki tandas. Maksud masuk ke dalam tandas ini adalah untuk buang air, ya, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menanggalkan cincinnya terlebih dahulu. Maksudnya sebelum masuk ke dalam tandas, baginda akan menanggalkannya. Maka disebutkan tujuan baginda menanggalkannya kerana pada cincin baginda itu terukir nama Allah Subhanahu wa taala, ada nama Muhammadun Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkannya terlebih dahulu sebelum memasuki ke dalam tandas, ya. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan dirahmati Allah, menurut Al-Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib. Terdapat pengajaran daripada hadis ini, iaitu tidak membawa masuk ke dalam tandas barang-barang yang terdapat nama Allah. Jadi begitulah kalau ada orang yang pada bajunya kadang-kadang ya terukir ataupun dituliskan nama Allah ataupun Muhammad, utusan Allah. Maksud ada nama Nabi Muhammad, ada nama Allah Subhanahu wa taala, ada ayat Al-Quran atau sebagainya, maka hendaklah dia menanggalkannya, dia tidak membawanya masuk. Kerana memuliakan nama Allah, memuliakan kalam Allah, ya. Manakala yang kedua pula, kewajipan menjaga kehormatan nama Allah dan nama-nama yang dimuliakan oleh agama daripada pencemaran dan penghinaan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan hadis yang terakhir tentang cincin tu. Cincin yang Muhammadur Rasulullah tu, bagaimana kesudahannya selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa pula yang memakainya. Jadi dalam hadis yang ke-90 yang merupakan hadis yang terakhir daripada bab ini, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri Aris naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Jadi sebagaimana pada awal-awal tadi kita dah bagi tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa cincin, ya. Kalau setakat sampai kepada hadis ini, para ulama sebutkan ada 3 lah. Yang pertama adalah cincin yang diperbuat daripada perak dan ukirannya adalah desain daripada Habasyah. Manakala cincin yang kedua adalah cincin yang diperbuat daripada perak, sedangkan batunya daripada Habasyah. Manakala yang ketiga adalah cincin yang diperbuat daripada perak dan terdapat ukiran padanya yang ada kalimah Muhammadun Rasulullah yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai cap mohor. Jadi kita ceritakan tentang yang itulah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar merupakan anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempah sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu berada di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda wafat. Kemudian cincin itu berpindah tangan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah kematian Abu Bakar, cincin itu
kemudian berpindah tangan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian selepas Sayyidina Umar meninggal dunia, kemudian ia berpindah kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Okey. Bila sampai kepada Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian satu ketika mana dia sedang berada berhampiran dengan telaga Aris, maka cincin itu tertanggal dan terjatuh. Terjatuh ke dalam telaga tersebut. Kata Ibnu Umar, ukiran di bahagian atasnya adalah Muhammadun Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berhenti sebentar untuk beri laluan kepada azan Isyak. Kemudian kita akan jelas sedikit lagi pengajaran yang terdapat pada hadis yang terakhir ini, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Insya-Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bicarakan satu bab yang membicarakan tentang cincin yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang ke-90 yang kita bacakan sebelum azan sebentar tadi, diceritakan tentang perpindahan milik cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda kepada para khalifah. Ya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang-barang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak diwarisi oleh keluarga baginda, tetapi diagih-agihkan kepada kaum muslimin yang memerlukan. Di antaranya adalah barang-barang yang digunakan seperti cedok dan sebagainya diberikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana Anas bin Malik merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu membantu baginda, membawakan air untuk berwuduk untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenangkan jasa Anas bin Malik, maka bekas air ataupun cedok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau. Adapun cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia boleh dikatakan sebagai aset, aset macam yang digunakan dalam pentadbiran kerajaan. Kerana cincin itu digunakan sebagai cak mohor, maka ia diwarisi ataupun diserahkan kepada pemimpin yang memimpin Madinah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah kewafatan ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka cincin itu diserahkan kepada khalifah yang berikutnya, iaitu kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab memakainya. Dan setelah mana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pula meninggal dunia, cincin itu diserahkan kepada khalifah yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi disebutkan satu ketika Sayyidina Uthman pada zaman pemerintahannya ketika itu, dia telah memerintahkan agar digali satu telaga air di kawasan kebun di Madinah untuk kegunaan penduduk-penduduk Madinah. Ya. Jadi apabila Sayyidina Uthman memerhatikan orang ramai yang sedang melakukan kerja penggalian dan memberikan arahan, maka ketika itulah cincin Nabi SAW yang dipakainya terjatuh ke dalam telaga tersebut. Bila terjatuh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, adakah dia buat tak tahu saja? Tak, dia cari. Dia cari sungguh-sungguh selama 3 hari berturut-turut, tapi tak jumpa. Tapi tak jumpa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Lalu maka perkara tu tak jumpa, ya. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian para ulama, ya, sebahagian para ulama menyebutkan sempena kejadian tersebut tu seolah-olah ada petanda, ya. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa cincin Nabi SAW mempunyai rahsia sebagaimana rahsia yang ada pada cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, tatkala baginda kehilangan cincinnya, menyusul selepas itu kehilangan ataupun kejatuhan kerajaannya. Manakala Sayyidina Uthman, tatkala beliau kehilangan cincin Nabi SAW, kerajaannya juga mula menjadi tidak stabil. Muncul satu kumpulan yang keluar untuk menentangnya. Dinamakan kumpulan ini sebagai kumpulan Khawarij. Maka sejak saat itu berlakulah kekacauan yang berakhir dengan pembunuhan beliau. Dan kesan daripada peristiwa tersebut berentetan hinggalah akhir zaman, yang wujud, ya, puak Syiah, Khawarij, golongan Alawiyin, Umayyiyin dan sebagainya, ya, sebagaimana yang disyarahkan di dalam kitab ini. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada apa yang kita dapat pelajari daripada bab ini, bab cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah sebutkan beberapa bentuk cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada tulisan, ada ukiran Muhammadun Rasulullah, bukan tujuan untuk berhias, tetapi baginda memang menempahnya untuk tujuan mengutus surat, kerana pembesar-pembesar di luar
di luar tanah Arab, ya, Empire Rom, Empire Parsi dan Habsyah, mereka tak terima surat melainkan ada cop mohor padanya, maka baginda pun melakukannya. Kemudian cincin yang terukir padanya Muhammadun Rasulullah itu khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda melarang orang lain untuk mengukir cincin seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana nak memasuki ke dalam tandas, baginda akan menanggalkannya kerana ada nama Muhammadun Rasulullah, lafaz yang mulia, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kita tahu pengakhirannya dia hilang pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, ketika mana Sayyidina Uthman melihat orang-orang bekerja untuk menggali perigi di Telaga Aris, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kita pelajari daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita semua maklum bahawa masjid-masjid di negeri Selangor pun akan tutup, ya. Saya baca tadi Masjid Rincing pun dah tutup, ya. Malam ni dibatalkan kuliah maghrib, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak maklumkan bahawa sebenarnya nak maklumkan pada pertemuan yang akan datang, tetapi pertemuan yang akan datang pun masih dalam PKPB lagi. Jadi sebenarnya ada sedikit perubahan lah daripada jadual kuliah maghrib saya. Jadi mungkin saya akan maklumkan pada Ustaz Syakil sekiranya kalau ada perubahan, ya, sebab saya tak dapat lagi untuk menghadirkan diri pada hari Isnin untuk minggu yang hari minggu yang kedua dan yang keempat. Jadi saya akan cuma maklumkan mungkin untuk mengubah, tapi sekiranya tak dapat untuk, ya, kita nak adjustkan, jadi saya ingin ucapkanlah jazakumullahu khairan kathira. Terima kasih pada semua sekali yang memberi peluang, ya, kesempatan kepada saya untuk berkongsi tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan saya ingin memohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekiranya sepanjang penyampaian saya ini ada salah silapnya, ya. Jadi saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang hadir ke majlis yang yang saya sampaikan selama ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tak tahu, ya, PKPB tu 2 minggu ke, kan, sebulan ke, tak tahu, kan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan lagi untuk kita terus berjumpa insya-Allah, tapi pada hari-hari yang lain mungkin. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.